Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah, kembali kita bertemu dalam rancangan soal dan jawab permasalahan umat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia follow video ini. Dan saya sentiasa doakan kepada para penonton yang follow video ini, Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, moga-moga tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada masa ini saya akan menjawab beberapa soalan yang datang pada saya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Emak saya ada hutang puasa cukup banyaklah, tapi tak pasti berapa totalnya yang belum diqada. Sekarang dia sudah meninggal. Apakah perlu saya bayar fidyahnya? Itu soalan pertama. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuh." Barang siapa yang mati, sesiapa yang mati yang meninggal, kemudian dia masih ada hutang puasa, maka ahli warisnya menggantikan hutang puasa tersebut. Sama anhu waliyuh, menggantikan hutang puasa mayat tersebut. Namun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa orang ahli waris bukanlah wajib menggantikan puasa emaknya, tapi ia adalah bentuk ihsan, bentuk kebaikan berbakti seorang anak kepada orang tuanya. Andaikan dia tak bayar, dia tak berdosa, sebab kewajiban puasa adalah kewajiban individu, bukan kewajiban yang boleh diwakili. Dulu ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Dia katakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shamu syahrin, afa aqdihi anha?" Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia punya hutang puasa. Apakah aku akan kena mengqadanya, menggantinya ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana 'ala ummika dainun akunta qadhihi anha?" Andaikan jika ibumu punya hutang kepada manusia maksudnya, adakah engkau akan tunaikan? Maka lelaki itu menjawab, "Naam, ya ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Fadainullahi ahaqqu ayyuqda." Bahawa hutang kepada Allah lagi berhak engkau tunaikan dulu dibandingkan dengan hutang kepada manusia. Maksudnya apa? Jika ibu anda meninggal, selepas tu dia masih ada hutang puasa, apa yang perlu dibuat? Kalau anda ada bersaudara adik-beradik, ada 3 orang, boleh dibantu. Hutangnya ada 30 hari, boleh 10. Andaikan semuanya tak mampu mengganti hutang, maka boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah. Di mana dia ambil fidyah? Diambil daripada harta peninggalan si ibu tadi. Sebelum harta warisan atau harta pusaka dibagikan kepada ahli waris, pertama apa yang kena dibuat? Kena dibayarkan hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada manusia dibayarkan, hutang kepada Allah juga dibayarkan. Maksudnya kalau hutang kepada manusia, ya kalau dia ada hutang RM10,000, RM10,000, RM2,000, bayarkan hutang tu dulu. Selepas tu ada hutang puasa, maka bayar fidyah, diambil duit tersebut, diambil fidyah. Fidyahnya yang senang dikira, saya pernah sebut dalam video-video sebelumnya, bahawa fidyah tu separuh zakat fitrah untuk satu hari. Itu yang senang untuk kita kira. Contoh, kalau zakat fitrah 3 kilo beras, 3 kilo beras, maka 1,5 kilo untuk satu hari. Kadar 1,5 kilo. Kalau kita makan beras yang RM5 sekilo, maknanya kalau 3 kilo RM15, bagi 2, RM7,5. RM7,5 inilah
yang kita kira untuk satu hari. Kalau 10, RM7.5 kali 10. Kalau 30, RM7.5 kali 30 dan begitu seterusnya. Namun ingat, diambil daripada duit peninggalan ibu itu sendiri. Allahu a'lam. Soalan yang kedua. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah mendengar salah seorang ustaz dalam kuliah di TV cakap tak boleh baca ayat Al-Quran semasa sujud. Sementara saya biasa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Adakah sah solat saya yang saya buat ustaz? Mohon pencerahannya. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Masa yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Fa akthirud du'a. Maka kata Nabi sallam, perbanyaklah doa. Itu sebabnya kalau kita sujud, lamakan sikit dan perbanyaklah doa. Lama untuk doa, bukan lama untuk tidur. Lama untuk berdoa. Bukan hanya di sujud terakhir, di setiap sujud wa huwa sajid itu pun boleh. Setiap sujud dilamakan, tapi pastikan kalau kita lama setiap sujud, solat sunat kalau kita sebagai imam, atau solat berjemaah kalau sebagai makmum ikut imam. Kalau sebagai imam kena ringkaskan, kerana kalau panjang sujud mesti solat sendiri. Kata Nabi sallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Masa yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah masa sujud. Fa'akthiru du'a, maka perbanyaklah doa. Oleh sebab itu ramai umat Islam yang berdoa ketika sujud. Ingat, doa ketika sujud tak boleh guna bahasa selain bahasa Arab. Tak boleh. Bahasa Melayu tak boleh, bahasa Inggeris tak boleh, bahasa Tamil tak boleh, bahasa Cina tak boleh. Atau bahasa semut pun tak boleh. Walaupun Allah faham semua bahasa. Bolehnya hanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan itu kalau kita lafazkan kena bahasa Arab. Kalau di dalam hati guna bahasa Melayu boleh tak? Boleh. Yang penting jangan keluar di lisan. Kalau kita ya Allah mudahkanlah urusanku, ya Allah mudahkanlah urusanku. Tapi dalam hati maka itu boleh. Kalau kita nak lafazkan maka kita terjemahkan ke bahasa Arab. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Ya Allah mudahkanlah urusan kami, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Itu cara kalau kita sujud dan berdoa. Kena bahasa Arab, tak boleh pakai bahasa Melayu. Atau bahasa selain bahasa Arab tak boleh, bahasa Inggeris tak boleh, bahasa Tamil tak boleh semua. Ustaz, saya pernah mendengar salah seorang ustaz bercakap dalam TV, tak boleh baca Al-Quran dalam semasa sujud. Bukankah Al-Quran itu bahasa Arab? Okey. Ada satu hadis Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Ini hadis yang dipakai oleh ustaz tu. Aku, kata Nabi SAW, aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran ketika rukuk atau ketika sujud. Tak boleh. Mana walaupun Nabi SAW dilarang, kita sebagai umatnya juga dilarang. Sebab kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Maka kita solat sebagaimana yang Nabi SAW solat. Maka kita tak boleh baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, fa'ammar ruku' fa'azimu fihi rabb. Kalau ketika kamu rukuk, maka banyaklah mengagungkan Rabbmu. Fa'azimuhu, mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan Allah. Itu sebabnya masa kita rukuk, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar. Adapun ketika sujud, wa amma sujud fajtahidu. Maka fajtahidu fit du'a. Kata Nabi SAW, ketika kamu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Maknanya perbanyaklah ketika sujud kamu berdoa. Jadi tak boleh baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Bukankah Quran itu bahasa Arab? Ya, tapi ini exemption, pengecualian. Tak boleh. Kalau seandainya masa kita rukuk atau sujud, masa sujud kita baca tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Boleh tak baca doa ni? Boleh. Bukankah itu Al-Quran? Ya. Tapi niatnya kan berdoa. Ketika niatnya doa, maka dia jadi doa. Walaupun dia ambil dikutip daripada Al-Quran. Jadi doanya boleh dikutip dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Boleh. Atau dibuat dengan bahasa sendiri. Boleh. Yang tak boleh tu baca ayat Al-Quran. Betul-betul baca Al-Quran. Contoh ketika sujud baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tak boleh sebab itu bukan doa. Itu ayat Al-Quran. Tak ada isi doa di dalamnya. Namun kalau Rabbana atina, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Itu doa. Atau Rabbana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Boleh baca doa-doa yang lain sama ada dikutip dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiga, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya solat berjemaah pada masa tahiyat akhir, perut saya sakit. Imam pun belum salam. Saya terus dia salam. Adakah sah solat berjemaah saya Ustaz? Nabi SAW katakan, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Imam itu dilantik, dipilih untuk kita ikut. Kita tak boleh menyelisih imam. Dan ini peraturan dalam solat berjemaah. Idza kabbaral imam fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka kamu baru bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan kamu dulu takbir sampai imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, baru kamu rukuk. Wala tarka'u hatta yarka'. Jangan kamu rukuk dulu sampai imam rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Wala tasjudu hatta yasjud. Apabila dia telah sujud, maka baru kamu sujud. Jangan kamu sujud sampai jangan kamu sujud sampai dia dah sujud. Begitu juga seterusnya. Wa idza sallama fasallimu. Apabila dia mengucapkan salam, barulah kamu mengucapkan salam. Jangan kamu salam dulu sampai imam mengucapkan salam. Tapi Ustaz, masa ni perut saya sakit. Perut saya sakit tak tahan. Lepas tu macam mana? Saya salam je lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Adakah solat berjemaah saya sah? Atau solat saya tadi sah ke tak? Kalau saya sah, nanti saya telah. Kalau tak sah, adakah saya kena mengulang, mengqadha? Jadi, memisahkan diri daripada imam ketika solat berjemaah, maka disebut dalam istilahnya mufaraqah. Daripada kata faraqah yufariqu. Mufaraqah. Memisahkan dia. Mufaraqah, bukan mufarakah. Mufarakah lain maksud dia. Mufaraqah. Mufaraqah. Tapi kita orang Melayu susah sebut mufaraqah jadi mufarakah. Okeylah. Mufaraqah. Jadi boleh tak makmum bermufaraqah daripada imam? Memisahkan diri daripada imam. Pertama niat makmuman lillahi ta'ala. Sebagai makmum. Tiba-tiba aja mufaraqah. Memisahkan diri. Boleh ke tak boleh? Boleh tak? Jadi mufaraqah ni ada beberapa hukum. Ada yang wajib. Memisahkan diri dari imam ni ada yang wajib. Ada yang mubah. Ada yang haram. Bila saatnya wajib? Ketika imam menambah rukun atau menambah rakaat solat. Contoh. Imam ketika itu kita solat berjemaah dah empat rakaat. Sepatutnya tahiyat akhir. Yang imam terus berdiri, kita dah ucapkan subhanallah, subhanallah, makmum katakan subhanallah, bukan astaghfirullahalazim. Jangan salah. Subhanallah, tapi imam terus berdiri. Ni maksudnya rakaat kelima dah ni. Kita macam mana? Kena ikut tak? Sementara imam kena diikuti. Liyutamma bih, kita kena ikut imam. Yang ni tak boleh ikut. Apabila kita sengaja ikut, maka kita haram. Haram hukumnya. Sebab apa? Sebab kita tahu menambah rakaat tak boleh. Menambah solat rubai, solat 4, isyak, zuhur, asar 4 rakaat, kemudian kita tambah je 1 rakaat tak boleh. Mengurangi tak boleh, menambah tak boleh. Jadi tak boleh ditambah. Dan kita tahu imam tengah silap. Kita duduk saja sampai imam tu duduk balik, dia tahiyat, baru kita salam bersama imam. Ini namanya mufaraqah. Boleh, tapi wajib ketika itu. Ketika masa ni wajib. Kes macam ni wajib. Ada yang mubah. Mubah tu harus atau boleh. Boleh mufaraqah dengan imam. Ketika apa? Ketika dalam keadaan darurat. Macam ni lah.
perut sakit sangat. Perut sakit, tak boleh tahan. Kalau seandainya ditahan, kalau seandainya terkentut. Atau mungkin tengah cirit-birit, tengah sakit perut, nanti akan tersembur keluar. Masa tahiyat, keluar semua. Jadi bernajislah karpet masjid atau karpet surau. Maka ketika itu dalam keadaan darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat membolehkan pada hukum asal tak boleh. Yang ketika ini mubah. Boleh saja kita mufarakah, assalamualaikum, assalamualaikum, maka solat kita sah. Ada juga yang haram. Yang haram, di mana contohnya? Ketika kita solat, kita di belakang imam. Allahu Akbar. Masa kita solat ni khusyuk dah ni. Kebetulan imam baca ni sedap, masya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dah, oh Masya Allah. Masa baca ayat, tertengok imam. Terkejut. Ternyata imamnya apa? Imamnya pondan. Imamnya, tu kasih pondan. Lepas tu sebab imam ni pondan, dia berhenti sendiri. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Imam pondan boleh selagi dia masih lelaki. Imam lelaki dia boleh jadi imam sebab dia asalnya lelaki. Pondan itu semua lelaki walaupun tubuh badannya dioperate macam mana pada asalnya lelaki. Tak pernah ada istilah badan sebenarnya saya ini perempuan tapi terjebak di badan lelaki. Itu tak adalah. Tipulah. Sebenarnya saya lelaki tapi terjebak di dalam badan perempuan, tipu. Kalau macam tu boleh saja saya katakan sebenarnya saya raja tapi terjebak di badan Ustaz Muhammad. Itulah saya tak jadi raja. Kalau macam tu semua jadi keliru lah. Boleh jadi kita katakan sebenarnya itu binatang tu manusia. Tengok ada binatang sebenarnya manusia tapi terjebak di badan binatang. Kacau. Jadi ini tak boleh mufarakah. Walaupun kita tak suka dengan imam, selagi imam tu dia siap sah dia sebagai dia muslim, kemudian cukup rukun-rukun dia tak kemudian cukup wajib-wajib solat dia, maka kita kena berimam sampai habis. Okey, itu sajalah yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekeliruan yang selama ini bertanya-tanya dalam hati, boleh ke tak boleh. Mudah-mudahan soalan rancangan soal dan jawab ini boleh menyelesaikan masalah atau tanda tanya daripada jemaah. Jadi kalau rasa jemaah penonton bermanfaat video ni, sila sebarkan. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sama dengan orang yang mengamalkannya. Jadi kalau ada bermanfaat, sila share, tapi jangan lupa like and subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.